lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang dikasihi pengurusi surau kita, Bapak Jabatan Kuasa dan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan tinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan dan limpahan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengambil kesempatan pada pagi hari Sabtu ini untuk kita duduk sebentar. Setelah mana alhamdulillah kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kita duduk sebentar insyaAllah dalam rangka untuk kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk katakan tazkir, peringatan. Dengan kita mengambil peringatan itu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada kitabullah dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita melihat kepada kisah hidup ataupun sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan para sahabat, para tabi'in, yang semuanya ini disampaikan kepada kita menerusi ulama-ulama yang muktabar. Maka mudah-mudahan dengan sedikit kesempatan kita pada pagi ini, dia dapat memberi peringatan yang bermanfaat kepada kita bersama dalam sekejap kita duduk bersama pada lepas subuh ini. Dan mudah-mudahan peringatan itu yang memberi manfaat kepada keimanan kita, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat, yang memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah peringatan yang lebih baik daripada apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, dan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang mulia, al-hadits syarifah, dan juga daripada sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, seperti mana yang sampai kepada kita melalui ulama-ulama yang muktabar insyaallah. Jadi pada pagi ini insyaallah saya petik satu hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, adalah kitab himpunan hadis yang dihimpun oleh seorang ulama yang muktabar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana Al-Imam An-Nawawi ini dianya begitu kita katakan Allah bagi kemuliaan kepada kitab-kitab yang khususnya di kawasan Nusantara kita ini, maknanya diterima luas kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Antaranya yang masyhur ialah Riyadhus Shalihin, satu himpunan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Di dalamnya merangkum berbagai tajuk bertujuan untuk memberi pendidikan, memberi didikan kepada umat Islam. Dan kitabnya ini begitu meluas diterima di kalangan umat Islam dan dibaca di kalangan generasi demi generasi di kalangan umat Islam. Dan sebagai ringkasan kepada Riyadhus Shalihin ini agak banyak juga hadis-hadis, walaupun dianya adalah satu himpunan yang
yang tidak tebal, tapi diringkaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40. Dipilih daripada Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis yang mempunyai prinsip yang utama dalam Islam, maka dihimpunkan dalam mukaddimahnya memang disebut menjadi tradisi ulama-ulama Islam. Mereka menghimpunkan 40 hadis berdasarkan adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya itu dhaif, tapi dari segi dari segi pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya, walaupun dia yang dhaif, yang menyatakan bahawa siapa yang menghafaz ini maksudnya yang menjaga, tidak sahaja menghafal tapi menjaga 40 hadis, maka nescaya dia akan terselamat daripada di dunia dan di akhirat. Jadi berdasarkan hadis itu, maka ulama-ulama menghimpunkan hadis-hadis 40 dalam kitab mereka. Tapi yang masyhur yang sampai kepada kita ini ialah apa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. InsyaAllah pada pagi ini kita tengok hadis yang ke-40 daripada kitab ini. Walaupun disebut hadis 40, tapi dalamnya ada 42 hadis. Tapi masyhurnya disebut Al-Arba'in. Jadi yang ini antara hadis-hadis yang penghujung lah. Iaitulah yang pertama dulu kita pernah baca, dia mulakan dengan hadis berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan permasalahan niat. Hadis yang masyhur yang selalu hadis ini diletakkan sebagai hadis yang pertama di dalam kitab. Ulama menyusun mana-mana kitab hadis biasanya diletakkan hadis yang pertamanya ialah berkaitan dengan ikhlas atau keikhlasan. Karena di situlah terletaknya penyelesaian kepada segala sesuatu. Maknanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sahaja karena Allah, tidak ada campur aduk dengan kepentingan lain. InsyaAllah dalam hadis yang ke-40 ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah Ibn Umar. Jadi Ibn Umar ini selalunya, kalau dalam hadis ini dia tak sebut Abdullah lagi, namanya ialah Abdullah Ibn Umar. Tapi di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini, mereka selalu memanggilnya dengan Ibn Umar. Salah satu gelaran bahwasanya Abdullah Ibn Umar ini anak kepada seorang sahabat yang besar, yang merupakan antara orang kanan Nabi SAW dan merupakan khalifah yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang pertama yang digelarkan sebagai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Karena itu disebutkan An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang Allah meridai kedua mereka ini, maknanya ialah Abdullah dan juga ayahnya Umar bin Khattab. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Satu hari Rasulullah SAW memegang bahu-bahu dia, memegang kedua belah bahu dia. Faqal, kemudian Rasulullah SAW kata kepada dia,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti mana kamu ini seorang dagang ataupun seorang orang asing. Jadilah kamu di atas dunia ini ka'annaka gharib. Gharib ini ialah orang yang asing ataupun orang asing lah, pedagang. Aw 'abiru sabil. 'Abiru sabil ni ialah kita katakan perantau. Pendek je hadis tu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Rasa kita boleh hafal. Sangat ringkas hadis ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu ni seorang orang asing, seorang pedagang, aw 'abiru sabil, ataupun kamu ni seorang perantau. Jadi demikianlah pesanan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Yang mana Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat Nabi yang muda, sahabat muda Nabi SAW. Semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, umur Abdullah bin Umar sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun, maknanya lebih kurang adik-adik kita yang ada pada pagi. Sama-sama berhijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab, berhijrah bersama ibunya Zainab binti Maz'un, ketika mana umurnya sekitar 10 tahun. Dan diceritakan bahawa ketika mana peperangan Badar, dia nak bersama-sama masuk berperang, tapi Rasulullah SAW tak bagi. Rasulullah tak bagi sebab apa? Sebab umur dia baru sekitar 13 tahun. 13 tahun. Jadi kalau kita ada 13 tahun ni, maknanya tingkatan 1 kan? Rasulullah tak bagi masuk berperang ketika mana peperangan Badar. Jadi dia terlepas peperangan Badar. Kemudian peperangan Uhud pun tak lepas juga. Rasulullah tak bagi juga, sebabnya umurnya yang masih muda. Kemudian apabila berlaku peperangan Khandaq, dia tetap menawarkan diri dia untuk ikut berperang. Pada masa itu umurnya 15 tahun. Maka baru Rasulullah SAW lepaskan dia. Jadi umur 15 tahun ni adalah satu umur yang pada kisah Abdullah bin Umar ni, maknanya boleh dilepaskan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Jadi umur 15 tahun ni maknanya dah cukup, kita katakan, masa dia. Datang lebih awal daripada tu, Rasulullah tak bagi. Dan dia adalah maknanya sahabat Nabi yang muda, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dikenali Abdullah bin Umar ni seorang yang sangat suka mengikut tingkah laku Nabi SAW. Dia sangat suka ikut segala gerak-geri Nabi SAW. Bahkan dalam usia dia yang muda ini, dia banyak bergerak bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemana saya Nabi pergi, mana dia akan ikut. Disifatkan oleh ulama seakan-akan dia adalah bayang-bayang Nabi SAW. Mana-mana Nabi pergi, dia akan, sebab umurnya masih muda, belasan tahun. Jadi betapa telitinya dia
kepada tingkah laku dan gerak geri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia perhati dekat mana Nabi singgah. Dalam perjalanan misalnya, dekat mana Nabi singgah, sekiranya dia lalu jalan tersebut, maka dia akan singgah pada tempat di mana yang Nabi singgah. Sekiranya dia nampak Rasulullah SAW berdiri di satu tempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi ke tempat yang sama, berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana begitu teliti. Jadi seorang sahabat Nabi SAW yang kata Sayyidatina Aisyah, tidak adalah sahabat yang lebih, kita katakan, mengikut atau maknanya jejak langkah Nabi SAW yang lebih daripada yang diikuti oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sendiri yang bagi tahu. Bahkan satu ketika itu Rasulullah SAW dia naik unta, ada satu tempat dalam kota Mekah itu. Kemudian sebelum unta dia nak berhenti, unta itu dia buat macam dua pusingan. Wallahu a'lam. Barangkali ada sebab lah unta itu buat dua pusingan. Kemudian dia berhenti duduk. Kemudian selepas Rasulullah SAW turun daripada unta, Rasulullah SAW solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Maka demikian bila Abdullah bin Umar dia lalu di kawasan itu, maka dia akan bawa unta dia pun pusing 2 kali juga. Padahal unta Nabi itu barangkali ada lah, sebab tapi dia, maknanya begitu teliti Abdullah bin Umar ni, dia perhati. Dia pun bawa unta dia pusing 2 kali, barulah dia berhenti dan dia turun. Kemudian dia akan solat 2 rakaat. Jadi demikian kita katakan kasihnya, begitu kasihnya seorang sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya dia sampai dia ajuk tidak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut betul-betul segala gerak-geri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar juga dia adalah seorang perawi hadis yang banyak. Bahkan dia adalah tokoh ulama daripada kalangan sahabat. Mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebahagian daripada mereka ini maknanya memang terkenal dari segi keilmuan mereka. Terkenal dari segi, kita katakan, dia mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar ni di antara yang kita kata bentuk guru lah, ataupun orang yang menjadi rujukan, tempat rujukan. Walaupun usia dia yang muda, di samping sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas, ini sahabat-sahabat muda Nabi SAW, yang mereka ini membawa, kita katakan, dari segi amanah keilmuan daripada Nabi SAW. Muaz bin Jabal ini semua anak-anak muda yang dididik, diasuh oleh Nabi SAW. Akhirnya dia menjadi ulama di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi SAW ini tidak semua yang ada kesempatan itu. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, sebab dia sibuk bersama-sama dengan Nabi SAW, tidak banyak hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali disebabkan usia dia, hampir sebaya dengan Nabi SAW, dia pun meninggal lebih awal, jadi tidak banyak hadis yang sampai kepada kita. Begitu juga sebahagian daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi Abdullah bin Umar ini memang begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan daripada dia. Bahkan disebutkan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh dia adalah yang terbanyak selepas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam keadaan macam itu pun, kata ulama yang menceritakan tentang Abdullah bin Umar ini,
Dia hanya bersikap begitu teliti dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia begitu detail berperhati tentang gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat hadar yang maknanya sangat berhati-hati dalam dia nak meriwayatkan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil pengajaran daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Umar sendiri maknanya seorang yang begitu detail dalam mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengambil hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia nak meriwayat, nak menceritakan kepada orang, dia sangat berhati-hati. Melainkan hadis itu benar-benar dia dapat jelas dari segi kalimahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barulah dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan juga dalam memberi fatwa, dalam memberi pandangan, disebutkan banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang diajukan kepada dia, maka dia tidak gemar untuk berijtihad dengan ijtihad dia sendiri. Ini satu sikap para sahabat. Dia memang mengambil apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di sana ada ruang yang mana Islam ini memberi ruang kepada ijtihad para sahabat dalam keadaan-keadaan tertentu. Maknanya sahabat-sahabat memang boleh berijtihad, bahkan ijtihad mereka itu adalah antara ijtihad yang terbaik, kerana mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini melihat wahyu itu turun dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan wahyu itu turun ke atas mereka. Jadi siapa lagi yang lebih layak untuk berijtihad daripada generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi dalam keadaan itu pun Abdullah bin Umar ini terkenal sebagai orang yang tidak suka memberi fatwa, tidak suka menyatakan ijtihad, melainkan apa yang diambil, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab seorang sahabat yang tinggi ilmunya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketokohan Ibn Umar ini sehinggakan satu peringkat dia hanya dicalonkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan ayahnya. Ketika Ibn Umar Al-Khattab, kita baca dalam sirah, dia itikaf semasa solat. Jadi semasa dalam keadaan sakit itu, maknanya sahabat-sahabat dah mula berbincang siapa yang nak mengganti Umar. Dia minta supaya Sayyidina Umar ni mencadangkan nama. Jadi di antara cadangan yang datang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW ini adalah nama Abdullah bin Umar, anak dia. Tapi demikianlah sikap Sayyidina Umar. Kita melihat bahawa kata-kata yang masyhur, dia kata cukuplah daripada keluarga Al-Khattab ini, aku seorang saja yang akan ditanya ataupun disual oleh Allah berkaitan dengan amanah ini. Cukuplah. Jadi itu sikap seorang khalifah, khulafa ar-rasyidin, khalifatun min khulafa ar-rasyidin, min al-khulafa ar-rasyidin. Salah seorang khalifah daripada khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sikap dia. Kalau dalam konteks hari ini, pantang orang cadang anak kita, kan? Pantang orang cadang anak kita, maknanya yang itu yang menjadi keutamaan untuk menggantikan kita. Tapi demikian sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya. Jadi demikianlah didikan seorang ayah itu, dan didikan Nabi SAW kepada dia yang membentuk kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Bahkan diceritakan tentang dermawan dia. Dianya bukan orang yang miskin. Abdullah bin Umar ni adalah seorang tajir, seorang usahawan, seorang businessman. Tapi dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Diceritakan bahawa satu hari dia menerima 4,000 dinar. 4,000 dinar. Salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, maknanya menyaksikan, maknanya dia menerima 4,000 dinar. Kemudian esoknya 4,000 dinar dan sehelai selimut. Selimut ni maknanya yang untuk selimut, yang duk letak atas badan, yang duk letak atas selimut orang Arab tu, yang dia letak atas badan tu. Jadi keesokannya sahabat yang sama ini, dia ternampak Abdullah bin Umar ni di pasar sedang membeli makanan kuda dia. Dia beli makanan kuda dia, kemudian dia berhutang. Dia berhutang beli makanan kuda tu. Jadi dia pun heran. Kemarin aku nampak dia terima 4,000 dinar bersama-sama dengan selimut. Tiba-tiba hari ini dia pergi beli makanan kuda dia di pasar dalam keadaan dia berhutang. Jadi dia pun pergi tanya kepada ahli keluarga dia, ahli keluarga Abdullah bin Umar ini. Maka mereka bagi tahu, dia kata yang dia dapat kemarin tak sampai malam dah habis dah, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan fakir miskin. Tak sampai malam dia terima, maknanya dia bagi-bagikan. Demikian kita katakan pemurahnya sahabat Nabi SAW ini, dan demikian sederhananya kehidupannya. Dia ditanya mana dia selimut tu yang orang bagi tu. Dia kata selimut tu mula-mula dia pakai letak atas badan dia. Lepas tu bila dia keluar, balik tak ada selimut tu. Jadi adik keluarga dia tanya mana ada selimut. Dia kata aku jumpa dengan seorang fakir miskin, dia perlukan selimut, kita bagi kepada dia. Jadi demikian kita katakan dermawannya sikap seorang sahabat Nabi SAW. Barangkali hasil didikan dan pesanan Nabi SAW dengan hadis yang kita baca pada pagi. Kesan didikan disebutkan di dalam syarah pada hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW ni dia seorang Rasul dan dia juga seorang murabbi. Murabbi ini maknanya seorang pendidik. Dia mengajar para sahabat dia, dan dia mendidik dan mengasuh para sahabat dia. Dia ambil daripada mana? Daripada keadaan Rasulullah SAW meletakkan tangan pada kedua bahu Abdullah bin Umar. Ini adalah satu aspek pendidikan aspek pendidikan ini disebutkan oleh seorang ulama juga, Ibn Hajar Al-Haytami. Maknanya dari aspek pendidikan yang mana sentuhan seorang pendidik, seorang pengajar ataupun muallim, disebut muallim ataupun wa'iz, seorang yang memberi peringatan, sentuhan dia itu, peranan sentuhan ini, dan menunjukkan bagaimana dekatnya hubungan Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Umar. Maknanya Rasulullah pegang kedua bahu dia. Sebelum Rasulullah nak bagi peringatan ni, Rasulullah pegang kedua bahu dia. Dan itu juga menunjukkan betapa kasihnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah banyaklah kita tengok perihal Nabi SAW dan perihal sahabat-sahabat Nabi SAW ini, bagaimana hubungan kasih sayang bersama mereka. Mahabbah. Fafihi dalil
ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Sungguh pun macam tu, di sana ada seorang lagi sahabat muda yang lebih kurang sebaya dengannya, itulah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini lebih kurang sebaya dengan dia. Satu hari dia pergi mengadu kepada ayah dia, Abdullah bin Umar. Dia mengadu kepada ayah dia. Mengadu apa? Bahawa Rasulullah SAW ini sayang sungguh dekat Zaid ni, dekat Usamah ni, kasih sungguh kepada Usamah. Usamah bin Zaid ini adalah anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Orangnya dari segi rupanya itu kulit hitam. Usamah ni dari segi rupa memang tak ada lah dari segi rupa. Orangnya kulit hitam. Tapi Abdullah bin Umar pergi mengadu kepada pak dia, sayang sungguh Rasulullah ni kepada Usamah. Umar jawab balik, dia kata apa? Macam mana Rasulullah tak sayang? Dia kata Rasulullah lebih sayang dia daripada kamu, karena Rasulullah lebih sayang ayah dia daripada sayang kepada ayah kamu, kepada Umar itu sendiri. Jadi demikian hanya sahabat-sahabat Nabi SAW, hubungan kasih sayang antara mereka dengan Nabi dan kasih sayang Nabi SAW pada. Jadi apabila Rasulullah SAW berpesan kepada dia, Rasulullah pegang kedua bahu dia. Dan barangkali hadis ini juga membentuk kepribadian Abdullah bin Umar. Bila mana Rasulullah berpesan kepada dia, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana kamu ni adalah orang asing. Mana bukan, dunia ini bukan menjadi kampung kita ni. Maknanya bila jadi asing ni, pernah kita keluar daripada kampung kita. Kita pergi ke satu tempat, maka jadilah kita orang asing di tempat tersebut. Bila kita merantau, singgah di satu tempat, maka jadilah kita seorang perantau ataupun seorang asing di tempat tersebut. Dia bukan kampung kita. Dia bukan kampung kita. Jadi atas kepahaman ini barangkali yang membentuk kepribadian seorang sahabat besar Nabi SAW ni, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahkan apa yang Allah bagi kepada kita di atas dunia ni, di atas muka bumi ini, maka Allah sebut dalam Al-Quran supaya kita gunakan dia. Dengan apa yang Allah bagi itu, kita gunakan dia untuk kita mencari kesenangan ataupun mencari kehidupan kita di kampung kekal abadi, kampung akhirat. Ini disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Dan Allah kata, carilah dengan apa yang Allah bagi kepada kamu itu darul akhirah, kampung akhirat. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita ini, kita gunakan dia untuk mencari akhirat kita. Segala yang Allah bagi kepada kita, dari segi masanya, dari segi tenaganya, bahkan apa saja nikmat dunia yang Allah bagi kepada kita ni, Allah sebut wa btaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang Allah bagi kepada kita ni, gunakanlah dia untuk mencari kampung akhirat. Dan dalam masa yang sama Allah sambung balik, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia. Jadi demikian pandangan
Allah Subhanahu wa taala, pandangan Islam kepada kehidupan dunia ini. Apa yang Allah bagi pada kita di atas dunia ini, misalnya Allah bagi harta kepada kita. Allah kata, dengan harta itu carilah akhirat. Misalnya Allah bagi anak-anak kepada kita. Dengan anak-anak yang Allah bagi itu, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Bukan Allah bagi sesuatu itu untuk kita mencari dunia. Sebab dunia ini adalah tempat yang asing, bukan kampung asal. Bukan kampung asal kita. Barangkali maknanya kalau kita tidak diperingatkan dengan peringatan-peringatan sebegini, apa yang kita dapat sedia ada ni, kita duk fikir macam mana nak guna apa yang kita ada ni untuk dunia juga. Itu satu cara fikir ataupun pola berfikir yang kita nak kena ambil apa yang Allah tetapkan. Allah kata, apa yang Allah bagi ni fikir ataupun guna macam mana untuk kehidupan kita di akhirat. Allah bagi, misal kata, jawatan kepada kita. Jawatan kita tu bagaimana untuk kita gunakan dia untuk mencari akhirat. Allah bagi title kepada kita. Title yang Allah bagi itu bagaimana kita nak gunakan untuk akhirat. Jadi apa saja yang Allah bagi, Allah bagi title kepada kita. Title itu bagaimana kita nak gunakan untuk akhirat. Demikian yang kita pahami daripada ayat Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama Allah membetulkan juga pandangan kita, janganlah kamu melupakan bahagian kamu di dunia. Maknanya ayat ini dia membetulkan kadang-kadang salah faham kita yang mengatakan bahawa Islam itu dia menolak dunia. Islam itu dia menolak dunia. Tidak. Kita melihat sahabat-sahabat Nabi SAW, kebanyakan mereka adalah orang yang kaya. Sebagaimana kisah Abdullah bin Umar tadi. Tapi kekayaan mereka itu tidak menipu daya mereka. Jadi Allah nak sebut bahawa janganlah kamu lupa habuan kamu ataupun bahagian kamu di dunia. Maknanya kita mengambil untuk dunia ini sekadar bahagian yang perlu saja. Sekadar bahagian yang perlu saja. Yang selebihnya itu kita manfaatkan dia ataupun kita gunakan dia untuk mencari kehidupan akhirat. Macam mana kisah Sayyidina Abdullah bin Umar tadi, dapat jadi orang dia guna untuk mencari akhirat. Sebab dia jelas dengan hadis yang Nabi pesan kepada dia. Kita kadang-kadang dapat dia orang yang dapat bonus lah, contohnya benda yang something yang lebih daripada selalu kita duk fikir dunia. Duk fikir ke dunia apa nak buat dengan yang Allah bagi. Tapi mind setting dari segi world view, dari segi cara pandang, bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini mereka melihat sesuatu yang mereka terima itu untuk digunakan untuk kehidupan akhirat mereka. Tapi dia tidak meninggalkan. Maknanya mereka bukan kata tak bekerja, meninggalkan kerja tak. Mereka bekerja mencari duit, mencari rezeki. Tapi hasil yang mereka dapat itu sebahagian yang perlu digunakan untuk dunia dia, sebahagian yang besar digunakan untuk akhirat dia. Bahagian yang perlu, ulama-ulama Islam meletakkan maknanya
dalam hidup kita ni kita menjaga tiga benda. Tiga benda. Itulah yang pertama dalam Islam disebut sebagai ad-daruriyat. Itulah perkara-perkara yang daruri, perkara-perkara yang perlu. Jadi keperluan yang kita kena jaga. Daruriyat ini, ad-daruriyat al-khams, ada lima perkara yang daruri, yang maknanya kita nak kena jaga dalam hidup kita ini. Yang pertamanya ialah dari segi maslahat din kita, maslahat kepada agama kita. Ini benda-benda yang darurat yang kita kena jaga. Kalau sekiranya sesuatu itu sampai menyebabkan memberi kemudaratan kepada din kita, kepada agama kita, maka kita kena memiliki dia. Maslahat din. Din ini maknanya dari segi tugas dan tanggungjawab kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan tanggungjawab kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau sekiranya yang ini terjejas, maknanya habis terjejas dalam seluruh hidup kita. Sebab hidup kita ni tak ada tujuan yang lain. Allah ciptakan kita hanya untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah, berubudiyah, menggunakan wasilah Islam. Islam itu sebagai jalannya. Jadi sekiranya tak terlaksana Islam itu, agama itu tak terjaga, maka rosaklah dari segi ubudiyah kita, maka rosaklah tujuan kewujudan kita. Maknanya sia-sialah kewujudan kita. Walaupun kita buat ataupun kita memiliki segala yang lain, tetapi dari segi din ni kita tidak memiliki, maka sia-sialah tujuan kehidupan kita. Sama lah seperti kita katakan makhluk-makhluk yang lain yang tidak diberi tanggungjawab ubudiyah. Yang kedua ialah maslahat dari segi jiwa kita ataupun nyawa kita. Maknanya antara perkara yang daruri ialah kita menjaga nyawa kita. Suatu yang tidak boleh tidak, maka kita nak kena jaga. Mana kehidupan kita, jiwa kita, nyawa kita. Yang ketiga disebutkan dari segi maslahat kepada akal kita, maslahat kepada akal kita. Yang keempat, maslahat kepada nasab, maknanya keturunan kita. Jadi Islam ini dia diturunkan untuk menjaga perkara-perkara yang daruri ini. Perkara yang daruri dan kehidupan kita di dunia ini juga kita nak kena make sure perkara-perkara yang daruri ini terlaksana. Kemudian barulah dia pergi kepada apa yang disebutkan sebagai hajiat. Hajiat ini adalah perkara-perkara yang tambahan pada daruri tadi. Tambahan, maknanya kalau tak ada perkara yang hajiat itu, dia tidak menjejaskan perkara-perkara yang daruri, tak menjejaskan din kita, tak menjejaskan nyawa kita kalau tak ada. Tapi kalau tak ada dia menyusahkan kehidupan kita. Ini perkara-perkara yang hajiat. Yang ini pun maknanya adalah satu keperluan. Ini nasib bukan minat dunia. Maknanya bahagian kamu di dunia ini kita kena ambil juga perkara yang hajiat ini. Yang hajiat ini. Kalau tak ada, dia tidak memberi kesan kepada perkara-perkara yang darurat tadi, tapi dia memberi kesusahan kepada hidup kita. Dan yang ketiga disebutkan sebagai tahsiniyat. Tahsiniyat ini ialah perkara-perkara nak perelok, benda-benda yang nak perelok. Jadi perkara-perkara yang nak perelok ini, tahsiniyat ini,
maka diambil maknanya pada kadar tidak sehingga ke peringkat yang berlebih-lebihan, ataupun tidak sampai ke peringkat yang membazir misalnya, ataupun mengikut kita katakan keutamaan dan kemampuan. Jadi habuan kita ataupun bahagian kita dalam kehidupan dunia ini, maka kita berusaha untuk menjaga tiga-tiga ini: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang daruriyat ini memang kita kena jaga, sebab kalau tidak dia akan memberi kesan kepada perkara-perkara tadi. Hajiyat ini juga maknanya perkara-perkara yang kalau kita tidak jaga dia, maka dia memberi kesusahan kepada kita. Tahsiniyat ini maknanya tidaklah sampai berlebih-lebihan, sampai membazir, dan kita laksanakan dia mengikut keutamaan. Disebutkan aulawiyat, maknanya di sana ada perkara-perkara yang perlu kita utamakan, maka kita utamakan yang lebih utama. Jadi demikian maknanya dalam kita nak mengurus kehidupan dunia kita ini, diajar oleh para ulama dari segi maslahat tadi, tiga kategori maslahat tadi. Seterusnya, selepas Abdullah bin Umar menceritakan tentang hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW itu, dia pun menyambung, kata dia, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Sekiranya bila kamu sampai waktu petang, janganlah kamu tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila kamu sampai waktu pagi, janganlah kamu tunggu waktu petang. Ini pesanan dia sendiri. Dan pesanan Abdullah bin Umar ini diriwayatkan bersama-sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu sampai waktu petang, janganlah kamu tunggu sehingga pagi. Apabila sampai waktu pagi, janganlah kamu tunggu sehingga petang. Wa khudh min sihhatika limaradhi. Dan ambillah peluang daripada kesihatan kamu sebelum maknanya datangnya masa sakit. Peluang-peluang ataupun kesempatan-kesempatan ini maknanya untuk mengumpulkan bekalan, dari bekalan akhirat tadi. Wa min hayatika li mautik, dan peluang-peluang semasa hidup kamu sebelum sampainya masa mati. Jadi peluang yang ada ini dipesan oleh Abdullah bin Umar, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi demikianlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pesanan yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kepada kita untuk sama-sama kita ambil pengajarannya, supaya kita menggunakan peluang masa kehidupan kita di atas dunia ini sebagai seorang pedagang, seorang yang asing ataupun seorang yang merantau, yang seperti mana disebut dalam ayat tadi, menggunakan segala yang Allah bagi di atas dunia ini untuk mencari kehidupan akhirat. Maka mereka ini disebutkan, generasi sahabat-sahabat Nabi SAW ini disebutkan bahawa mereka ini ialah abna'ul akhirah, anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat. Jadi mereka melihat dunia ini, mereka melihat daripada jendela akhirat. Dia nampak dunia ini daripada jendela akhirat. Hati itu duduk di akhirat dah. Ini satu peringatan kepada kita supaya kita memanfaatkan masa kita, masa pagi kita tidak kita tangguh ke petang, masa petang kita tidak kita tangguh ke pagi, masa sihat kita tidak kita tangguh ke masa sakit. Memang kalau bila masa sakit ni, kita akan teringat apa yang kita boleh buat semasa kita sihat, dan masa hidup tidak kita tangguh sehinggalah kematian datang kepada kita. Bahkan dalam
ayat Al-Quran disebutkan, apabila sampai saja ajal kematian kita, perkara yang paling kita menyesal sekali, maknanya bila mana dah sampai ke hujung nyawa kita, kita minta sekiranya Allah boleh tangguh, Allah boleh tangguh masa itu ke satu masa yang sikit lagi, Allah boleh bagi tangguh, nescaya akan aku sedekahkan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqan wa la akunanna minas shalihin. Nescaya akan aku sedekah harta benda itu, dan aku akan menjadi daripada kalangan orang yang saleh. Jadi demikian maknanya penyesalan itu Allah dah rakam awal-awal, dia akan berlaku. Bila mana barangkali setiap jiwa apabila dia sampai ke saat itu akan berlaku sedikit sebanyak penyesalan itu, sebab Allah dah rakam lebih awal. Sekiranya Allah dia boleh tangguh barang sekejap lagi, nescaya dia akan bersedekah dan dia akan terjadi, dia akan menjadi daripada kalangan orang-orang yang saleh. As-saddaqanna wa la akunanna minas salihin. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak peringatan daripada ayat-ayat Allah dan yang sama-sama kita bacakan pagi ini. Dan apa yang baik itu daripada Allah, dan salah dan silap daripada teman saya sendiri.